Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian, malam ini saya akan membincang tentang puak Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam menentang puak Taliban dengan mengguna fatwa, menganggap bahawa puak Taliban adalah merupakan golongan yang murtad dan golongan yang kafir. Dan fatwa ini bukan saja tuju kepada Taliban sebagai teori, sebagai pandangan, tapi juga dilaksanakan fatwa itu di alam nyata, di mana Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, wilayah Khurasan, telah melaksanakan bom berani mati dan letapan bom beberapa kali di beberapa tempat, termasuk di Kabul sendiri, di lapangan terbang Kabul, di lapangan terbang Hamid Karzai di Kabul, dan juga di kawasan-kawasan lain. Kalau kita perhatikan kepada apa yang berlaku di antara Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, wilayah Khurasan, atau yang dikenal dengan nama lain sebagai ISIS-K ataupun Daesh-K, sebenarnya kalau kita lihat kepada apa yang dilakukan mereka, bukan saja berlaku di antara pergerakan Islam dengan pergerakan yang bukan Islam, seperti pergerakan kebangsaan. Masalah kalau masa dulu kita lihat kan yang berlaku adalah di antara pergerakan Islam atau pergerakan agama dengan pergerakan atau parti kebangsaan, yang berlaku di mana-mana macam tu. Di Mesir masalah puak Jemaah Takfir wal Hijrah mengkafirkan parti-parti kerajaan dan bukan parti kerajaan yang bukan menganut aliran seperti mereka. Kerana Jemaah Takfir wal Hijrah masalah sebagai contoh adalah kumpulan yang bawah tanah yang mengkafirkan semua puak-puak politik dan parti-parti politik yang bukan sealiran dengan mereka, yang bukan beraliran agama atau beraliran Islam. Nah, itu yang berlaku. Dan di negara-negara lain pun begitu juga. Parti yang dilabel dengan nama Islam ataupun parti yang bersifat agama itu akan menghukum parti lain sebagai jahil, sebagai syirik, sebagai bukan Islam, sebagai kafir dan macam-macam. Dan saya rasa saya tidak perlu mengulang perkara ini di sini kerana semua kita tahu tentang perkara itu berlaku pada masa lalu di banyak negara, termasuk di Malaysia sendiri. Tapi sekarang ini bukan saja yang berlaku sekarang ini, sesama parti-parti Islam, sesama pergerakan Islam, sesama pergerakan agama pun jadi begitu juga. Inilah yang jadi masalah. Dan perkara ini bukan baru sebenarnya. Berlaku sejak zaman perang Mujahidin. Puak Mujahidin berperang dengan tentera Soviet untuk nak menghalaukan tentera Soviet daripada Afghanistan dulu lagi. Pada tahun 1980 dan seterusnya sampai munculnya Taliban, ya. Waktu itu sudah juga sebab selepas tentera Soviet undur daripada Afghanistan, puak-puak Islam, puak-puak Mujahidin ini berperang sesama sendiri, menghukum sesama mereka, mengatakan ni, kamu ni Islam kiri, aku ni Islam kanan, ini Islam begitu, ini Islam Syiah, dan kamu Islam Pushtun, kami Islam Tajik dan macam-macam. Itu berlaku.
Jadi sesama pergerakan Islam, sesama parti Islam mengguna hukum, mengguna fatwa antara satu sama lain, menghalalkan darah di antara satu sama lain. Dan ini berlaku pada masa lalu, ya, dan berlaku pada waktu sekarang. Sepatutnya tidak berlaku di antara Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syam, tak patut berlaku sebab dulu mereka pun mana puak Daulah Islamiyah adalah merupakan daripada puak Al-Qaeda. Puak Qaeda dulu adalah baik dengan Taliban. Malah Taliban sendiri tidak mau menyerah Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda itu, ke Amerika. Dan itu yang menyebabkan Taliban sendiri terpaksa diserang, ditakluk Afghanistan ditakluk oleh Amerika pada tahun 2001 dan baru sekarang berundur. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi itu kan memang ada hubungan di antara Taliban sendiri dengan Al-Qaeda sendiri dan secara tidak langsungnya juga dengan puak ISIS atau puak Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam bi wilayati Khurasan, dan puak yang berada dalam ISIS sekarang ini, dalam Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, wilayah Khurasan sekarang ini juga adalah orang yang berada dalam Taliban dulu. Ini masalahnya. Jadi memanglah sekarang ini kita memang teruk sekali. Bukan saja pergerakan Islam dan parti-parti Islam bukan saja nak berperang dengan parti-parti yang tidak sealiran mereka, tapi parti pergerakan yang sama aliran, sama-sama Islam, sama-sama agama pun berperang juga. Menghalalkan darah, mengatakan kenapa terpaksa perlu berperang dengan Taliban sebab Taliban murtad. Dengan alasan banyak sekali lah. Saya tak nak hurai di sini sebab saya dah hurai pada masa lalu. Di sini saya nak huraikan tentang kenapa orang Islam ini suka kafir mengkafir. Pergerakan Islam ini suka kafir mengkafirkan di antara orang Islam. Dan bilakah gejala ini, bilakah penyakit ini muncul di kalangan umat Islam? Sebenarnya kalau kita buka kepada sejarah, saya buat kaji sejarah tentang perkara ini, memang berlaku sudah lama. Sudah berlaku sejak zaman sahabat lagi. Selepas Nabi mati, telah berlaku mana hukum-hukum di antara orang Islam sendiri, antara sahabat sendiri, sahabat Rasulullah SAW sendiri, kerana merebut kuasa, kerana mau politik, kerana menjadi pemimpin. Dan perkara ini berlaku sejak selepas Nabi Muhammad mati sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak mendetail di sini, nak ceritakan yang mudah nampak sebab kita nak cakap di sini pendek-pendek saja, ya. Mungkin kita boleh anggapkan salah satu pergerakan yang pertama, tapi sebenarnya waktu itu sudah ada. Golongan yang mengkafirkan orang Islam adalah puak Khawarij. Itu adalah golongan pertama yang muncul mengkafirkan orang Islam, ya, pada zaman dulu. Dan kemudian datang pada zaman kemudian selepas zaman Khulafa Ar-Rasyidun, iaitu 4 sahabat yang 4 sudah mati dan kerajaan Madinah sudah jatuh, pergi kepada Daulah Umayyah, muncul juga idea-idea macam ni. Pandangan-pandangan ini muncul juga pada zaman Umayyah di Damsyik atau Dimashq. Kemudian di zaman Abbasiyah pun muncul perkara ini. Dan idea yang sama kita lihat bahawa kalau kita buka, kalau anda membaca kitab-kitab ulama zaman dulu kan, kita akan berjumpa dengan ada ulama-ulama. Saya nak sebut yang jelas saja, tak nak sebut. Tapi idea ini, pandangan ini memang ada di kalangan ramai ulama yang suka menghukum dengan orang-orang tertentu dengan hukum kafir. Seperti dengan imam seorang, kita kenal Imam Ghazali, semua kita kenal, ya. Kita baca Ihya Ulumuddin, semua orang mana tahu, kalau tak baca pun dia tahu Ihya Ulumuddin.
Imam Ghazali mengkafirkan ulama terdahulu daripada ulama yang merupakan saintis seperti Ibn Sina, seperti Farabi, macam itu. Dan ini juga ini mengkafir. Tapi yang ini kafir mana mengkufurkan ulama dalam kitab, dalam teori. Teori tidak serupa dengan puak puak Al-Khawarij, di mana terus membunuh orang Islam, orang yang mereka tidak setuju membunuh terus. Tapi Imam Ghazali hanya dalam kitab, dan kitab beliau, kitab Imam Ghazali pun bukan orang semua baca. Ramai tak tahu tentang perkara ini, bahawa Imam Ghazali itu adalah antara yang mengkafirkan. Ini adalah kesilapan para ulama yang berlaku. Kemudian perkara ini muncul selepas beberapa kurun selepas itu, iaitu pada zaman Ibn Taymiyah juga muncul perkara yang sama. Dalam peringkat Ibn Taymiyah pun juga hanya berada dalam teori, berada dalam pandangan kerana terkandung di dalam kitab saja, tidak dilaksanakan di alam nyata. Tetapi apabila pada abad ke-18 dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang dipanggil Wahabi dan sekarang dikenal dengan Salafi, membawa pandangan yang sama, mengkafirkan orang-orang tertentu yang merupakan musuh-musuh politiknya. Dia melaksanakan terus, di mana boleh diperangi, halal darah mereka. Dan ini yang berlaku dengan pergerakan Wahabi pada zaman pertama pada kurun ke-18 dulu, dan selepas itu berlaku pula pada kurun ke-19 selepas mana ditubuhnya, sebelum ditubuhnya negara Saudi yang ada sekarang ini. Jadi itu fatwa bukan berada di dalam kitab seperti dengan Ibn Taymiyah, seperti dengan Imam Ghazali, tetapi sekarang sudah dilaksanakan di dalam masyarakat. Jadi itu yang berlaku. Dan kini perkara yang sama berulang, keluarnya daripada golongan yang saya sebut tadi, Ad-Daulah Al-Islamiyah Bisyam, bil-Iraq wa Syam wa wilayah Khurasan, yang melaksanakan fatwa yang sama yang dikeluarkan oleh pergerakan induk, iaitu ISIS ataupun Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Yang melaksana di Afghanistan sekarang adalah Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam wa wilayah Khurasan, yang laksanakan sekarang. Ini orang Kabul lah, orang itu bukan orang Kabul semua, bukan orang Kabul, ataupun kami sebenarnya panggil golongan orang Afghanistan ini adalah sebagai Gabu ataupun Kabul, orang Kabul. Tapi sebenarnya tidak, sebab bukan semua yang berada dalam Taliban dan yang sama yang berada bersama dengan ISIS-K ini orang Kabul, tapi termasuk bermacam-macam etnik, bermacam kaum dalam tu. Jadi berulang perkara yang sama. Tapi apakah sebenarnya hukum mengkafir orang ini? Macam mana sebenarnya? Kafir mengikut apa yang mana dihurai oleh para ulama, kita tidak boleh menghukumkan orang itu sebagai kafir. Tak ada. Kita tak ada. Kecuali kita nak hukum orang kafir itu, orang itu sudah mengaku bahawa dia kafir. Itu boleh hukum. Kalau dalam hati ni tak. Tuhan kata, kalau mu nak beriman, kalau tak nak menjadi kafir, terserah kepada kamu sendiri. Itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri menyebut perkara itu. Mana kita tidak boleh mengkafirkan orang. Tak boleh. Kalau Nabi, dalam hadis Nabi sendiri pun Nabi menyebut, yang maksudnya sekiranya kamu mengkafirkan seorang dan orang itu tidak benar, orang itu kafir, hukum itu terkena kepada kita sendiri. Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Benda yang ada di dalam hati seseorang, benda berkaitan akidah ini, kita tak boleh nak teropong dalam tak. Kecuali orang itu mengaku bahawa aku tidak beriman dengan Al-Quran. Aku tidak percaya dengan Al-Quran. Aku tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Aku tak percaya bahawa babi itu haram. Itu kalau dia menyatakan begitu secara mulut. Kalau dia tulis pun,
barulah kita boleh kata kafir. Kalau dia letak dalam kepala, dia munafik, dia berbohong, kita tidak boleh nak hukum orang itu. Tak ada sama sekali. Dengan itu ulama kata hukum kafir itu ada dua. Mana al-kufur naw'an. Kufur itu ada dua. Tak satu dipanggil kufur al-i'tiqadi. Ini semua ulama kata begitu. Kufur al-i'tiqadi iaitu kafir i'tiqad, ataupun kufur pegangan. Kufur pegangan. Dan satu lagi kufur al-amali iaitu kafir perbuatan. Perbuatan. Yang pertama iaitu kufur al-i'tiqadi ataupun kafir pegangan atau i'tiqad. Yang ini kalau kita tahu atau kalau dia jelas seperti saya kata tadi, kalau dia mengaku bahawa dia itu berpegang dan beriktikad bahawa Al-Quran itu agama palsu, Al-Quran itu adalah juga bukan daripada Allah, Nabi itu dia tidak percaya pada Nabi, ini dipanggil kufur al-i'tiqadi ataupun kafir pegangan, kafir i'tiqad, barulah jadi kafir. Ini jadi kafir. Kalau orang dia kata begitu, dia mengaku bahawa dia tak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi sebagai Rasulullah, dan tidak percaya kepada Al-Quran itu datang wahyu daripada Tuhan, maka dari segi i'tikadnya, dari segi pegangannya, orang itu adalah kafir. Ini baru boleh kafir. Itu kalau anda berjumpa dengan orang yang berkata demikian. Jadi itu baru boleh kafir. Sebaliknya, kalau anda mana satu kumpulan lagi, satu puak lagi, yang satu jenis lagi kafir yang dipanggil kufur al-amali, kafir perbuatan ataupun kufur perbuatan. Seperti dia melakukan perkara berdosa, dia tidak berterima kasih kepada orang yang menolongnya, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ini panggil kufur juga. Orang itu buat jahat. Orang yang buat jahat, fasad, buat jahat tu juga dipanggil kafir. Ini perbuatan. Dia tidak sembahyang, dia tidak puasa. Ini kafir. Berdosa. Dia bunuh orang, dia kafir. Dia buat caci orang, maki orang, buat segala perkara. Ini kafir juga. Tapi kafir ini tidak keluar daripada agama. Tidak. Kebanyakannya ada yang keluar daripada agama. Ya, ada dua di sini. Kalau kafir perbuatan, ada yang tidak keluar agama, kebanyakannya lah, dan ada yang keluar daripada agama. Kalau dia berdosa, kalau dia tidak sembahyang, dia tidak sembahyang, dia tahu sembahyang itu wajib, dia tidak sembahyang saja kerana tidak sembahyang, itu tidak jadi kafir. Kafir tapi tidak artinya bukan kafir mana keluar daripada agama, kafir perbuatan. Kalau dia bunuh orang, kalau dia berzina, ini kafir perbuatan. Orang itu berdosa, tapi tidak keluar daripada Islam. Ini kena faham di sini. Ramai yang tak faham tentang perkara ini. Jadi, kalau dia buat dosa, kalau dia bunuh orang, kalau dia tak puasa, tidak dan orang berasuah masalah, berzina dan buat kejahatan, dia berdosa. Dia berdosa. Tetapi dia tidak keluar daripada agama. Akidahnya tetap. Dia akan dihukum di dunia kalau ada hukuman di dunia, dan akan dihukum besok di akhirat besok. Orang itu, orang yang berdosa. Orang yang berdosa adalah dipanggil kufur amali, kufur perbuatan, kafir perbuatan, tidak keluar daripada agama. Tapi ada satu lagi kufur amali ataupun kufur perbuatan, boleh dikatakan keluar daripada agama, seperti dia melakukan perkara perbuatan seperti perbuatan seperti membakar Al-Quran nampak, atau membuat perkara-perkara yang memang buruk betul-betul depan orang ramai begitu. Barulah
makna keluar daripada agama. Kalau dia tak tunjuk kepada orang, dia buat duduk dalam hati saja, dia tidak keluar daripada agama. Jadi di sini kita kena faham, kita kena lihat dengan mata. Ni kata ulama, bukan saya bukan pandai pun. Kita ikut para ulama yang bercerita macam ni. Ya. Jadi kafir itu ada dua. Kafir i'tiqad dan kafir perbuatan. Kafir i'tiqad inilah yang keluar daripada agama. Anda pergi tulis dalam Facebook, oh saya bukan lagi Islam, saya tidak percaya kepada Islam, saya tidak percaya kepada Nabi Muhammad, saya tidak percaya bahawa Al-Quran itu adalah merupakan wahyu Tuhan. Ini baru kafir. Ini kafir i'tiqad. Tapi kalau kamu buat berdosa, buat itu, buat ini, itu panggil kafir perbuatan, tidak keluar daripada agama. Dan ini termasuklah yang dipanggil kufur ni'mah. Mana kafir nikmat. Bukan kafir ini sendiri maksud banyak. Yang kafir perbuatan ini pun banyak. Kafir nikmat itu kafir perbuatan juga. Tak bersyukur. Sudah ada rezeki, sudah ada apa, tak bersyukur lah, tak nak tolong orang lah, nak makan seorang dia. Ini juga kufur. Tapi kufur perbuatan, tidak keluar daripada agama. Jadi banyak sebenarnya kufur. Kufur itu sendiri memang kalau kita dengar kafir lah gini-gini, dalam itu menghapuskan dosa juga dipanggil takfir, mengkufurkan. Mana al-hasanat takfuru sayyiat. Makna perbuatan baik itu menghapuskan. Yang kafir itu juga artinya menghapus. Menghapus. Bukan artinya kafir ini semua artinya keluar daripada agama. Kafir itu mana perbuatan baik itu takfuru mana atau tu kafir mana menghapuskan mana itu perkara-perkara jahat. Itu panggil takfir zunub apa panggil. Takfir zunub iaitu menghapuskan dosa-dosa. Jadi itulah kita kena faham perkara ini dengan baik-baik. Dengan itu pada saya, apakah Taliban kafir, apakah Taliban murtad? Tak. Dan apakah puak Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam wa wilayah Khurasan sendiri itu dia kafir? Kita tak hukum kafir. Saya tak hukum kafir juga. Sebab mereka buat dosa. Mereka buat dosa saja. Saya tak hukum kafir terhadap mereka. Kecuali mereka menganggapkan bahawa dengan terang-terang mengatakan aku bunuh ni bukan kerana perselisihan, menganggap bahawasa aku bunuh dia ni kerana dia kafir. Itu memang teruklah. Itu memang teruk. Tapi saya tak beranilah, saya tak akan mengatakan mana kumpulan sampai ke puak Syiah sendiri pun yang orang kita ada masalah. Kita puak Syiah dan macam-macam puak lagi kan. Yang memang ajaran mereka banyak dengan karut-marut, banyak dengan khurafat dan seolah-olah agama lain daripada agama Islam sebagai contoh. Nama bagi saya tak suka untuk nak menganggapkan kumpulan ini sebagai kumpulan yang bukan Islam atau kafir. Sebab mungkin dalam banyak perkara memang tidak betul, dan banyak karut-marut, banyak khurafat. Itu betul, tidak masalah. Tapi orang Syiah sendiri pun bukanlah semua mereka mana boleh berpegang dengan perkara-perkara karut-marut yang berada dalam mazhab mereka. Seperti juga dengan orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan semua Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita duk tengok sekarang ini, semua daripada mereka ni betul semua ajaran. Banyak pun yang beramal dengan ajaran-ajaran yang tidak ada asas dalam Islam dan menganggap sebagai perkara saya tak nak sebut satu persatu lah, tapi memang kedua-dua pihak itu ada penyelewengan di dalam ajaran masing-masing. Syiah ada, di kalangan Sunnah pun ada. Dengan itu kita biarkan mereka itu mengkaji dan belajar sendiri. Dan kalau boleh lah, kalau ada orang Syiah, kita berbincang dengan mereka. Saya bagi contoh orang Syiah yang belajar bersama saya waktu di Maghribi selepas revolusi Iran tahun 97 ada tahun 80 gitu. Datang 2 orang dihantar kepada
tempat saya belajar di Kuliatul Syariah di Jamiatul Qarawiyyin di Fas, datang 2 orang dengan berserban. Wow, hebatlah. Tapi dia datang duduk tak lama, tak sampai 1 tahun, dah buang semua serban dia, pakai pakaian serupa dengan kami, dan berbincang pun terbuka sedikit. Ini sebabnya sekarang kita kena berbincang dengan orang Syiah, dengan siapa, dengan Wahabi tak Wahabi, dengan siapa pun, kita kena bincang dengan mereka. Kita bagi tahu kepada mereka bahawa kita sekarang, seperti saya sekarang kan, saya katakan saya tak ikut satu mazhab, tidak bermazhab, tapi saya mengamal ajaran Imam Syafi'i sebab tidak nak jadi masalah. Tak nak menjadi masalah. Saya beramal dengan ajaran Imam Syafi'i sebab semuanya bagus. Nak Islam Syi'i pun tak apa, nak Maliki pun tak apa, tapi di rumah kita sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i. Tapi bagi saya sendiri, saya tidaklah berpegang dengan satu mazhab. Saya mengambil semua yang baik daripada semua mazhab. Semua ulama saya ambil. Semua mazhab kita ambil. Sebab mazhab tak ada dalam Islam. Tak ada Tuhan suruh kita ikut mazhab. Tidak ada Nabi suruh kita turut mazhab. Tak ada. Yang berkata ada ayat Quran, ada hadis, atau berbohong. Itu adalah pembohongan semata-mata. Tidak ada. Tetapi namun begitu, saya memilih Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i untuk nak adakan sembahyang, puasa, zakat, segalanya sebab ijtihad dia. Tak ada masalah. Sebab kalau ada yang tak serupa dengan yang lain, nampak teruk sangat, yang tak itu, kita tak ambil, kita ambil mazhab lain. Itu adalah perkara biasa. Jadi, saya sekarang berpegang dengan mazhab Syafi'i dalam segala-galanya, walaupun saya tidak anggap mazhab itu penting bagi kita. Dan ada perkara yang saya tidak setuju dengan Imam Syafi'i, saya ambil daripada Maliki, saya ambil daripada Ibn Hanbal, ambil daripada Imam Ahmad, Hanafi. Tidak jadi masalah. Kita kena duduk begitu. Kena tahu bahawa seorang yang berpegang dengan mazhab seperti Syiah, menganggapkan, yang Syiah itulah yang betul. Ini adalah Garut. Tak ada dalam Islam. Jadi kita kena mereka faham begitu. Begitu juga puak yang suka mengguna bid'ah dan sunnah, ataupun puak Hambali nak mengatakan mazhab Hambali yang paling kuat, yang paling bagus gitu gini. Tidak. Itu tidak betul juga. Tidak betul. Tidak boleh kata gitu. Kena berpegang sesuai dengan tempat anda, negara anda, tidak masalah. Tapi saya akan berpegang dengan mazhab Syafi'i walaupun saya tidak bermazhab. Dan pandangan-pandangan kita ambil yang sesuai dengan kita. Okey, faham? Gitu. Dengan itu kita tak perlu untuk nak menghukum pihak lain. Sebab dalam fiqh, siapa nak jadi apa terserah kepada masing-masing. Itu tak ada masalah. Nak jadi Syafi'i, nak berpegang Syafi'i, nak pegang Hambali, nak pegang itu apa. 4 mazhab ni diterima pakai semuanya, tidak menjadi masalah. Sebab semua mereka adalah merupakan mazhab-mazhab yang kuat belaka, kecuali Syiah. Syiah adalah paling teruk, paling janggal, penuh dengan karut-marut, penuh dengan khurafat. Kalau nak kaji, anda bolehlah, kalau anda faham bahasa Arab, pulalah kaji dengan betul-betul tentang perkara ini. Kalau dengan itu, Syiah bagi saya tidak terima bagi saya. Tapi saya tidak menganggap mereka kafir. Tak juga. Di dalam mazhab 4 ni, Hambali saya paling tak terima. Tapi bukan saya menolak semuanya, tak terima khususnya kalau tafsir Salafi Wahabi. Saya tahu mereka ini memang banyak perkara yang salah, yang tidak betul, tidak membezakan di antara adat dengan ibadat mereka, dan tidak berhukum dengan halal dan haram, harus dan makruh. Mereka berhukum dengan bid'ah dan sunnah. Ini jadi masalah. Dan bid'ah itu bukan hukum, dan sunnah itu bukan hukum sama sekali. Dan ini benda ini memang bincang macam mana pun, orang yang tidak mengkaji dan tidak membaca, mereka tidak akan sampai ke tahap boleh menerima apa yang saya bincang di sini. Okey, akhir sekali saya nak buat kesimpulan bahawa mengkafirkan sesama Islam tidak boleh. Sama sekali, tak kiralah mazhab apapun, jangan sekali mengkafirkan sesama Islam. Kita tidak boleh menjadi Tuhan, kita tidak boleh menjadi Rasul,
Ha? Kalau kita mengkafirkan orang itu adalah kita yang membuat kerja Tuhan. Mengkafirkan orang. Kita boleh mengkafir orang lain apabila orang itu mengaku bahawa dia kafir. Kalau dia tidak mengaku, kalau dia berbuat salah, dia buat silap, dia buat dosa besar macam mana pun, orang itu masih orang Muslim lagi. Dan kufur dia tu dipanggil kufur amalan, kufur amali ataupun kafir amalan, kafir perbuatan, tidak keluar daripada agama. Okey, setakat ini saja malam ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.